Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita pagi ini insya-Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat ulang kaji surah Al-Qasasi, surah Qisah-Qisah, yang mana surah Al-Qasas ini adalah merupakan surah yang ke-28 menurut susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana surah Al-Qasas ini surah yang mengandungi 88 ayat. Okey, surah Al-Qasas kesemua ayat-ayatnya berada pada juzuk yang ke-20. Jadi sesiapa yang ingin merujuk kesemua ayat surah Al-Qasas, bolehlah membuka muka surat 385 sehingga muka surat 396. Okey, apa itu Al-Qasas? Okey, Al-Qasas maksudnya adalah kisah-kisah ataupun cerita-cerita. Jadi Al-Qasas ini bukan satu kisah, tetapi banyak kisah. Kisah siapa yang banyak itu? Kita akan dapatkan maklumat Al-Qasasi ini berkenaan dengan apa? Kita lihat pada penerangan sebab apa surah ini dinamakan dengan Al-Qasas. Di manakah ayat yang ada menyebutkan kalimah Al-Qasasi? Jadi surah Al-Qasas ini adalah surah yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey, bermula daripada Nabi Musa itu kecil sehinggalah Nabi Musa ini dia dikejar oleh tentera Firaun sampailah dia masuk ke Madian. Sampailah merangkumi kisah pertemuan dengan Firaun dan juga dengan Qarun. Itulah justifikasi Al-Qasas. Rupa-rupanya kisah-kisah pada nama surah ini adalah kisah yang pelbagai berkenaan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita dapatkan ayat yang ke berapa yang ada menyebutkan perkataan Al-Qasasi. Okey. Kalau kita nak cari kalimah Al-Qasasi tentang Nabi Musa, maka tuan-tuan kita dapatkan terlebih dahulu maklumat ayat yang ke berapa hingga ke berapa ada menyebutkan tentang kisah Nabi Allah Musa dalam surah Al-Qasasi. Okay. Kisah Nabi Musa ini ia bermula daripada ayat yang ketiga. Okey, kita kena tengok ayat yang ketiga suratul Qasas sehingga ayat nombor 42. Okay, ayat 3 sampai ayat nombor 42 itu adalah kumpulan ayat ataupun segmen ayat yang Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Daripada permulaan cerita bagaimana apa sebab Allah Ta'ala nak utuskan Nabi Musa, kerana
dikaitkan dengan kezaliman Fir'aun. Dan Allah pernah berjanji kepada Bani Israel untuk mereka ini diselamatkan. Justru itu tuan-tuan, untuk lebih faham lagi kisah Nabi Musa dalam dalam surah Al-Qasas ini, kita bahagikan pula daripada ayat 3 sampai 42 itu kepada beberapa fasa-fasanya. Okey. Kita ambil ayat 3 sampai ayat nombor 6, kita letakkan ia di bawah segmen kezaliman Fir'aun dan janji Allah kepada Bani Israel. Itu ayat 3 sampai ayat 6. Selepas ayat yang ke-6, iaitu ayat 7 sampai ayat nombor 13, kita letakkan tajuk kecil pada kumpulan ayat itu adalah kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian ayat 14 sehingga ayat nombor 21, kita letakkan pada kumpulan ayat itu umur Nabi Allah Musa sudah sampai kepada peringkat matang, dan kisah Nabi Allah Musa dia tumbuk seorang lelaki daripada orang Qibti, orang Firaun, mati orang tu, kemudian Nabi Musa keluar melarikan diri daripada Mesir. Itulah ayat 14 sampai 21. Okey, kemudian kita ambil pula kumpulan ayat 22 sehingga ayat nombor 28 adalah bagaimana Nabi Allah Musa dia memulakan kehidupan yang baru di Madian. Itu kumpulan ayat 22 sampai ayat nombor 28. Okey. Nak tahu bagaimana sumber kepada surah itu namanya Al-Qasas, maka kita akan merujuk sebentar lagi ayat nombor 25. Bagaimana Nabi Allah Musa dia telah sampai ke Madian. Di Madian inilah Nabi Allah Musa dia berkahwin dengan seorang perempuan. Di Madian inilah Nabi Allah Musa hidup selama 10 tahun. Okay. Selepas ayat nombor 28, okay, ayat 29 sehingga 35, kita letakkan di bawah tajuk kecil permulaan Nabi Musa menerima wahyu semasa perjalanan dia nak kembali ke kampung halamannya ke Mesir. Kemudian kumpulan ayat 29 sampai 35 ini, Nabi Allah Musa mendapat lantikan sebagai seorang rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kepada kaum Fir'aun dan juga kepada Bani Israel. Okey. Selesai ayat 35, kita tengok ayat nombor 36 sampai 42, kita letakkan di bawah tajuk kumpulan ayat itu bagaimana dakwahnya, bagaimana pertemuan Nabi Musa bertemu dengan Firaun dan kaum Firaun. Okey. Sehingga ayat nombor 42 inilah kita menemukan cerita Nabi Allah Musa bermula daripada cerita Bani Israel dizalimi, dianiaya oleh Firaun, sehinggalah Nabi Musa itu sampai ke Madian, sehinggalah Nabi Musa berdakwah, bertemu, bersua muka, bertentang empat mata dengan Firaun la'natullah. Okey. Ayat-ayat itulah yang kita akan kaitkan dengan nama surah Al-Qasasi. Jadi saya telah sebut pada peringkat awal, Al-Qasasi adalah
pelbagai cerita. Jadi nama surah tu adalah surah kisah-kisah. Kisah-kisah siapa? Kisah-kisah Nabi Allah Musa. Jadi kita kena cari ayat yang lebih spesifik lagi. Dekat mana ada perkataan Al-Qasasi. Okey, kita buka ayat nombor 25, maka kita akan menemukan perkataan Al-Qasasa. Okey, jadi kita kena baca ayat nombor 25 ini secara keseluruhan untuk kita mendapatkan gambaran awal apa tujuan bagi surah Al-Qasas ini nak dikaitkan nanti dengan nama surah Al-Qasas. Okey. Ayat nombor 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Okey, ayat 25 ni ringkas dia, Nabi Allah Musa ni setelah dia membantu dua orang perempuan, okey, untuk memberi minum kambing-kambing yang mereka jaga. Okey, selepas dua perempuan itu balik ke rumah bapa mereka yang sudah tua, ini kisah dekat Madian ya. Setelah Nabi Musa dia melarikan diri daripada Mesir, dia keluar ke Madian selai sepinggang dia. Ya. Jadi setelah itu salah seorang daripada dua perempuan tersebut telah kembali menemui Nabi Musa, yang masa itu Nabi Musa dia sedang berada di bawah sebatang pokok. Jadi perempuan tu dia jemput Nabi Musa untuk datang rumah bapanya. Sebab tu ayat tu berbunyi, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. So perempuan tu dia jemput Nabi Musa datang rumah dia sebab ayah dia nak memberikan upah, nak memberikan ganjaran kerana tolong dua anak, menolong mereka untuk memberi minuman kepada kambing-kambing mereka. Jadi Nabi Allah Musa ni pun dia pergilah ikut perempuan itu balik ke rumahnya untuk bertemu dengan bapa kepala perempuan itu. Maka Allah cerita, falamma ja'ahu, maka ketika Nabi Musa tu ketika dia dah sampai kepada rumah bapa kepada perempuan itu, maka Nabi Musa buat apa? Waqassa alaihi, maka Nabi Musa pun ceritalah latar belakang dia, macam mana dia boleh sampai ke Madian ini, sampailah kepada cerita. Itu yang Allah Ta'ala kata, Nabi Musa dia cerita apa? Al-Qasasa. Wa qassa alaihi al-qasasa. Jadi Nabi Musa ni pun dia ceritalah, okey, kepada bapa kepada dua perempuan tadi tu, dia ceritalah pelbagai kisah yang berlaku kepada Nabi Musa, kepada lelaki tua tu. Rupa-rupanya nama surah Al-Qasasi ini adalah merujuk kepada pelbagai cerita yang telah disampaikan oleh Nabi Musa kepada lelaki itu. Jadi diletaklah sebagai nama surah, mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kepada kita tentang kisah-kisah yang telah diceritakan oleh Nabi Musa. Okey, lepas tu lelaki tu setelah dia dengar cerita Nabi Musa, apa dia jawab? Dia kata qala la takhaf. Dia kata, orang tu itu berkata, sekarang kau jangan lagi takut. Dia kata, kau jangan bimbanglah Musa. Sebab apa tau? Padahal lelaki tu kata apa? Najauta minal qaumil zalimin. Engkau telah pun selamat daripada kaum yang zalim itu. Kaum yang zalim itu merujuk kepada Firaun dan juga tentera-tentera Firaun
yang mereka nak memburu Nabi Allah Musa, kerana Nabi Allah Musa telah dikatakan telah membunuh seorang rakyat Firaun. Sebenarnya Nabi Musa dia nak meleraikan pergaduhan antara seorang Bani Israel dengan kaum Firaun. Jadi dia tertumbuk, akhirnya mati. Jadi Firaun dengan kaum dia, tentera dia cari Musa. Tapi Nabi Musa, Allah takdirkan dia sempat melarikan diri sampai ke Madian. Jadi jauh ni daripada Mesir, nak ke Madian ni sangat jauh. Maka lelaki itu kata, tak apa, hang dah sampai dekat sini, hang selamat wahai Musa. Jangan lagi bimbang. Okey. Inilah ayat yang ke-25 inilah menjadi kepada sumber adanya kalimah Al-Qasas. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang Al-Qasas pada nama surah itu berada pada ayat yang ke-25 yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey. Selesai membincangkan nama bagi suratul Qasas. Okey. Sekarang apa yang kita nak buat ulang kaji? Apa maklumat yang kita nak dapatkan? Kita nak dapatkan maklumat yang sangat penting, iaitu apakah sebenarnya tujuan bagi surah Al-Qasas. Okey. Surah Al-Qasas ada 88 ayat. Jadi para ulama yang mengkaji tentang surah-surah ini, mereka setelah melihat nama surah, mereka melihat kesemua ayat dalam surah Al-Qasas itu, maka dapatlah disimpulkan dengan satu objektif bagi surah Al-Qasas. Apa dia? Okey, kata Dr. Ali Hasan dalam kitabnya Dilalatul Asma Suwaril Quran, surah Al-Qasas ini Allah nak terangkan kepada kita, okey, bahawa Allah Ta'ala ni ia sangat berkuasa, okey, dalam memutuskan segala perkara sama ada dekat dunia dan di akhirat. Maknanya surah Al-Qasas ni, ingat je, mudah je kita. Ayat dia punya keyword dia adalah Allah adalah penetap, penentu segala-galanya apa yang berlaku di alam dunia dan alam akhirat. Dia ada kaitan dengan qada qadar lah. Maknanya Allah ni, dialah yang menjadi penentu nak berlaku apa kepada alam ini, nak berlaku apa kepada seseorang. Allah lah yang menjadi penentu nak jadi apa dekat Musa tu. Dia dapat ditangkap ke, dia dapat dibunuh ke. Jadi kisah Musa tu menjadi satu contoh kepada manusia yang telah Allah tentukan kenapa Nabi Musa ini perlu dilahirkan, dihantar kepada Firaun. Kemudian Nabi Musa ni jadi apa dekat dia dan dia kena buat apa? Ketetapan itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Bukan tu saja. Allah Ta'ala ni kalau dia dah tetapkan sesuatu itu akan berlaku begini atau begitu, maka Allah berkehendak untuk melaksanakannya. Maksudnya Allah Ta'ala ni, kalau dia dah tentukan sesuatu itu berlaku, maka Allah Ta'ala pasti dapat menjalankan apa yang telah Allah rancangkan. Jadi, contoh yang paling jelas dalam surah Al-Qasas ini, dan ia dikaitkan dengan nama surah itu, dan nama surah itu dikaitkan dengan kisah Nabi Musa, maka Nabi Musa lah menjadi contoh manusia yang Allah telah menentukan ke mana hala tuju hidup dia. Kenapa Allah Ta'ala lantik dia jadi Rasul? Dan apa yang berlaku kepada
Nabi Allah Musa. Sampailah kepada cerita, dia sampai ke Madian, akhirnya dia ceritakan kembali apa yang berlaku kepada dia, Allah selamatkan dia setelah sampai ke Madian. Okay. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Syarat tuan-tuan jelas tentang maqsad bagi surah Al-Qasas. Maknanya mudah ingat je, surah Al-Qasas ni surah yang Allah Ta'ala nak kata apa yang dia tentukan, apa yang telah dia takdirkan, pasti Tuhan akan laksanakan. Jadi tentu kita kena ingat tujuan bagi suratul Al-Qasasi. Okay. Apa berkaitan tujuan surah ini dengan cerita-cerita? Tadi kita dah sebut dah. Berulang kali kita sebut. Okey, contoh Allah Ta'ala ni kalau dia akan jaga seseorang, Tuhan akan jaga. Seperti mana Nabi Allah Musa. Nabi Musa ni dia banyak cerita dia. Jadi cerita dia itulah Allah lah yang telah menjadikan berlakunya cerita-cerita itu ke dalam hidup Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okey, alhamdulillah selesai kita membincangkan tentang tujuan bagi surah Al-Qasasi. Sebelum kita teruskan lagi, saya sebelum kita tangguhkan, kita selesaikan ulang kaji surah Al-Qasas, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan beberapa contoh ayat yang ayat itu bunyinya, okey, ungkapan ayat itu ia selari dengan tujuan surah. Sebenarnya tujuan surah dikeluarkan setelah melihat ayat-ayat. Jadi kita akan tunjukkan contoh ayat-ayat yang nak dikaitkan dengan tujuan surah ni. Okey, kalau kita baca ayat nombor 6. Okey, nombor 6 ni belum lagi masuk kisah Nabi Musa dilahirkan. Tapi ini adalah permulaan kelahiran Nabi Allah Musa. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-6, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah Ta'ala ni dalam ketetapan Allah bagi tahu kami hendak memberikan mereka, merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel, kedudukan yang kukuh di negeri itu. Maknanya dalam ketetapan Allah, Allah telah menetapkan Bani Israel ini, mereka nanti akan dapat kedudukan yang kukuh di negeri Mesir itu. Walaupun mereka walaupun mereka dianiaya oleh Firaun, dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel, perempuan menjadi hamba abdi dan sebagainya, tetapi dalam ketetapan Allah telah bagi tahu nanti Bani Israel akan dapat kedudukan yang kukuh di Mesir. Okey, dalam masa yang sama Allah juga hendak memperlihatkan, Allah nak tunjukkan kepada Firaun dan kepada Haman dan kepada tentera-tentera mereka tentang apa yang mereka bimbangkan. Mereka bimbangkan tentang apa? Mereka bimbangkan tentang kekuasaan mereka ini, apa pengaruh mereka ini akan hilang disebabkan kelahiran satu manusia di Mesir itu. Jadi Allah telah buat semua itu. Okay, jadi pada ayat tu pun kita jumpa Allah telah menunjuk kepada isyarat Allah ni, kalau dia kata dia nak buat, dia akan buat. Okey, jelas. Kemudian kita baca lagi, kalau ada beberapa contoh ayat lain. Okey, kita terus ke ayat nombor 88. Okey, ayat nombor 88, dia tak ada kaitan dengan kisah Nabi Musa dah. Tetapi bunyi ayat tu, dia nak pergi kepada kita nak memantapkan lagi tujuan surah tadi. Apa tujuan surah tadi?
Allah adalah Tuhan yang berkuasa nak menetapkan sesuatu berlaku, dan apabila Allah tetapkan ia akan berlaku, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia tetapkan. Jadi ayat nombor 88 ni mengukuhkan lagi perbincangan tujuan surah. Okay, kita baca ayat dia. Allah kata apa? وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Okey, kita ambil pada ayat yang hujung tu. Allah Taala kata apa? Dia mempunyai kuasa memutuskan segala hukum. Ayat ni sangat penting untuk dijadikan pengukuhan kepada tujuan surah dan juga kepada nama surah. Okey, Allah Taala kata apa? Tengok ayat nombor 88 tu. Lahul hukum. Allah Taala ni bagi dia lah yang memutuskan segala hukum. Bagi Allah ni lah pemilik. Ia akan memutuskan segala hukum yang berlaku. Apa yang akan berlaku kepada Fir'aun? Apa yang berlaku kepada Haman? Apa yang berlaku kepada Musa? Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang telah menjadikan kisah Nabi Musa ini ada pelbagai asam garam hidup dia tu. Jatuh bangun Nabi Allah Musa, kan cerita daripada satu perkara kepada satu perkara. Jadi siapa yang menjadikan kehidupan Nabi Musa dengan pelbagai cerita-cerita? Allah Azza wa Jalla. Okey tuan-tuan, ada satu lagi ayat sebelum kita ni. Okey, kita tengok ayat nombor 70. Kita akan jumpa sekali lagi Allah Ta'ala kata walahul hukum. Dialah yang memutuskan, dialah yang berkuasa untuk memberikan hukuman. Okey, satu lagi ayat lain yang kita nak baca. Okey, Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa satu contoh lain. Contoh ni kejap. Okey. Ada satu ayat lain yang Allah nak tunjuk ni dia berkuasa macam mana tau. Okey. Tengok ayat nombor 71 dan 72 surah Al-Qasas. Ayat ni dia akan mencerahkan lagi kita tentang tujuan surah tu. Okey, tuan-tuan, saya sebutkan dulu ayat tu dengan terjemahan dia, kemudian nanti kita berfikir sejenak. Kenapa Allah Ta'ala nak letakkan ayat 71-72 ni dalam surah kisah Nabi Musa? Sedangkan ayat 71 Tuhan kata apa? Tengok ayat 71 Allah Ta'ala kata apa? Dengar baik-baik. Allah mengatakan, Qul ara'aitum. Saya pergi pada terjemahan teruslah. Okey. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad. Okey. Terangkan kepadaku. Jika Allah nak jadikan malam itu sampai kiamat. Maknanya Tuhan nak kata apa? Allah tak nak jadikan siang. Tuhan nak jadikan malam je. Tak ada siang sampai hari kiamat. Maka Allah Ta'ala tanya, siapakah Tuhan selain Allah yang akan dapat mendatangkan siang kepada kamu? Boleh faham tak maksudnya? Maknanya, ayat ni menariknya, ia diletakkan, persoalan itu diletakkan di dalam surah Al-Qasas. Ayat tu, Tuhan kata, ada tak selain Allah yang boleh memberikan, yang boleh datang ke waktu siang? Kalau Allah Ta'ala kata apa? Dunia ni tak ada siang. Malam sampai di kiamat. Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Okey, lepas tu ayat nombor 72. Allah Ta'ala kata apa? Okey. Allah Ta'ala ni, dia boleh jadikan pula tak nak ada malam. Allah boleh jadikan siang je sampai hari kiamat. Tuhan tanya, siapakah yang boleh mendatangkan gelap?
Allah Ta'ala tanya pada dua ayat tadi. Kita pun tahu ada dekat dunia ni, ada orang iklim dia, malam dia panjang, betul tak? Ada yang siang dia panjang, betul tak? Kan dah, itu kan bukti yang jelas menunjukkan Allah berkuasa. Persoalannya adalah, apa sebenarnya hikmah persoalan nak jadikan siang sampai hari kiamat, nak jadikan malam sampai hari kiamat? Allah letakkan dua ayat itu di dalam surah cerita-cerita Nabi Musa. Mesti ada sebab dia. Allah Ta'ala tidak pernah memilih ayat-ayat. Allah Ta'ala tidak pernah berkata-kata kalau tanpa ada hikmah dia. Maka hikmah dia kita kena linkkan dengan nama surah dan linkkan dengan tujuan surah. Baru kita dapati pada ayat jadikan malam sampai siang tu, yang penentu dia Allah, betul tak? Allah Ta'ala yang menentukan berapa lama nak bagi waktu malam, berapa lama nak bagi waktu siang. Allah lah penentunya. Dan Allah Ta'ala ni kalau dia menjadi penentu, penetap sesuatu itu, maka Allah Ta'ala pasti akan buat apa yang ditetapkan. Jadi, kisah persoalan malam siang tadi itu menguatkan lagi tujuan surah Al-Qasas. 88 ayat ini dapat diringkaskan. Tujuannya adalah Allah Ta'ala nak sebutkan dia berkuasa, dia satu-satunya yang boleh menetapkan apa saja yang nak terjadi dekat alam ni, dunia, semasa dekat dunia ke, di akhirat ke, dan Allah Ta'ala dia berkuasa melaksanakan apa yang dia telah tentukan. Okey, tuan-tuan boleh kaitkan tak dengan surah sebelumnya, iaitu surah apa? Surah Semut. Ada berkaitan tak antara surah Semut dengan surah Kisah-Kisah? Kita akan nampak dia punya link tu. Siapa yang memberikan kekuasaan, memberikan kepada Nabi Sulaiman boleh mendengar suara semut? Allah. Betul tak? Allah Ta'ala ni dia boleh buat daripada perkara yang besar sehingga sekecil-kecil perkara. Itu di antara perkaitan ringkas lah. Okey tuan-tuan, kita nak tamatkan pengisian kita pada pagi ini dengan tema bagi suratul Qasas. Okey, tema suratul Qasas ini, tema ni dia ada persamaan dengan tujuan surah, tapi dia ada juga maklumat tambahan pada tema tu. Okey, Syekh Adil dalam buku dia Awwalul Marrah menyatakan tema suratul Qasas ini adalah as-siqqatu biwa'dillahi ta'ala, iaitu apa? Percaya kepada janji Allah. Jadi kalau kita rasa macam kita tak yakin dengan janji-janji Allah, kan Allah Ta'ala janji nak tolong orang yang susah, Allah nak janji Allah akan tolong orang-orang beriman, betul? Kalau kita rasa macam kurang yakin, maka kembali membaca surah Al-Qasas. Baca surah Qasas, kita akan jumpa bagaimana Allah menceritakan Nabi Allah Musa ni selamat dia daripada dibunuh oleh Firaun, daripada dia mula-mula lahir lagi, dan Allah pulangkanlah Nabi Musa tu kepada emaknya. Sebab itu kita kena yakin pada Allah, yakin ketetapan Allah, yakin dengan takdir Allah. Allah Ta'ala ni kalau dijanji kita semua orang ada rezeki, Tuhan pasti akan buat. Okay. Moga-moga ulang kaji surah Al-Qasas ini memberikan kita semangat, menambahkan lagi rasa keimanan kita kepada Allah, ya. Kita menjadi satu manusia yang redha, pasrah kepada segala ketetapan yang berlaku, kerana Allah lah yang memegang, yang membuat segala ketetapan, dan dia juga akan menjalankan apa yang telah dia
tetapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah kita sesi ulang kaji suratul Qasas. Okey, ada apa-apa persoalan? Ada pertanyaan apa-apa ke? Tuan-tuan, jelas ke? Ada apa-apa Jelas, Ustaz. penambahan maklumat? Okey, kalau tiada apa-apa, kita okey, ada yang baru masuk ni, pukul berapa dia tanya ni? Okey. Okey. Kita selesai di sini insya-Allah jam 9 pagi. Kita maksudnya dekat 30 hampir 40 minit juga. Okey, kita selesai setelah qasas 9 suku. Kita rehat sekejap dalam lebih kurang dalam 10 minit. Kita nak selesaikan satu lagi surah untuk ulang kaji, iaitu surah Al-Ankabut, surah laba-laba. InsyaAllah kita kena buat pada jam 9 suku pagi insyaAllah. Ambil lah rehat dalam 5 minit lah. Take 5 Take 5, 5 minit. Lepas tu kita sambung ulang kaji surah Al-Ankabut. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبلا تفيدايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz dan Fahida. وجزاكم الله Zoom ni dia